Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Izzy Ismail. Seperti biasa, saya sekarang sedang bertugas di Tokyo, Jepun. Di dalam industri IT, sebuah syarikat multinasional. Saya sedang membina juga keluarga di sini. Anak ada 3. Isteri saya sebelah ni, Jaja nama dia. Nak self-introduction? Hai, Assalamualaikum. Saya Jaja, Zaza Nur Zahira. Saya suri rumah, membesarkan anak 3 orang di Tokyo, Jepun. Dan sekarang sedang buat, Alhamdulillah insyaAllah, buat full time, membimbing rakan-rakan dan ahli keluarga untuk menyimpan emas. Okey, semalam, hari ini kita jumpa lagi siri yang kedua. Semalam kami punya siri yang sulung, macam-macam huru-hara, jadi semalam tu saya pun ada tersasul salah cakap, minta maaf. So hari ini kita akan sambung lagi. So semalam kita dah menyentuh sikit kan kelebihan emas lah. Kami pick up ada beberapa item menerangkan macam mana emas tu dapat mengukuhkan kita punya kewangan, dan juga ada satu lagi dia punya sifat sebagai pelindung kekayaan. Baik, hari ini saya diminta untuk suruh share video kami ni di mana-manalah social media kan. Kalau harapnya bermanfaat, jadi kita sama-sama kongsi ilmu lah. Harapnya apa yang kami cuba sampaikan ni dapat pergi jauh lah, dapat reach Lebih ramai penonton. Baik, satu lagi persoalan yang kami, bila kita dah faham pasal emas, sedikit sebanyak kelebihan emas tu kita dah faham, orang akan bertanya, jadi bila masa yang sesuai untuk kita mula kan? Well, kalau tanya saya, memang jawapan saya standard, kalau kau ada duit, mula je lah sekarang kan. Tapi bukan kebanyakan lah, ada jugalah di antara feedback yang saya terima, diorang nak tunggu. Kalau boleh diorang nak, sekarang ni harga pada pandangan mereka tu sedikit mahal, jadi diorang tend to nak tunggu dan lihat, nak tunggu harga emas tu jadi lebih murah. Baik, satu rahsia lah saya nak bagi tahu, harga emas ni tak pernah ada satu zaman pun dianggap harga emas tu murah. Okey, kalau sekarang berapa harga satu gram emas? 145. Harga hari ini 246. 246. Kalau harga hari ini 246 tu consider mahal. Cuba kita tengok nanti 1 tahun akan datang, 246 yang hari ini ni, pada waktu tu probably dah jadi 300 lebih ringgit per gram lah. Jadi hari ini sebenarnya kalau compare dengan setahun akan datang, hari ini harga tu murah. Jadi bila sebenarnya harga yang murah ni? Tak ada dalam mana-mana zaman pun harga emas ni kita consider sebagai murah. Kalau kita buat comparison lagi kan, 10 tahun yang lepas, tahun 2010, harga segram emas waktu tu dalam RM140 lah, RM140 per gram. Waktu tu pun orang kata mahal. 20 tahun lepas, tahun 2000, RM35 per gram. Waktu tu pun orang kata mahal. Kalau siapa-siapa mak atau nenek yang masih hidup, cuba tanya mereka. Waktu kan kita kalau kahwin kan dapat duit mahar tu, orang biasanya tukar dari emas kan. Cuba tanya mereka, kalau mak atau nenek yang masih hidup tu, waktu zaman mereka kahwin tu, bila tukar kepada emas murah ke tak waktu tu? Probably waktu tu bawah RM10 kot, tahun 70-an, 60-an. Probably for sure mak dan nenek tu akan cakap emas waktu tu mahal juga.
Jadi emas ni tak pernah ada satu zaman pun yang kita kata emas tu murah. Jadi kalau tanya saya bila emas tu murah, saya akan cakap dia dah jadi sejarah, dah masuk arsip. 20 tahun lepas mungkin kita consider benda tu murah. Tapi sekarang RM240 per gram untuk masa ini, kita consider waktu tu harga tu sebuah harga yang murah. Jadi saya sarankan tak payah nak tunggu sebab harga emas ni akan berkarat terus. Dia akan naik, sentiasa naik. Dia satu aset yang menyimpan nilai, sama juga macam aset fizikal yang lain. Tanah kan, rumah. Makin lama harga tu akan makin meningkat. Jadi kalau kita menunggu, harga tu akan terus meningkat. Kalau tengok graf ni kan, graf ni sebenarnya adalah harga spot bahan mentah lah, gold tu kan. Tengok dalam masa terdekat tu ada juga turun naik dia, tapi dalam masa jangka yang panjang, dalam jangka panjang graf tu meningkat. Harga emas per gram tu sentiasa menaik lah dalam jangka panjang. Jadi tak usah tunggu, mulakan sekarang sebab sekurang-kurangnya bila kita mula tu kita dah ada satu benchmark. Kita boleh tahu, kita akan faham lepas tu harga tu naik turun tu macam mana kan. Jadi kita kena mula, dapatkan satu penanda aras, baru kita akan faham apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Contoh macam waktu kami mula-mula beli, harga yang kami dapat 1 gram 276. Waktu tu orang kata harga dia murah waktu tu 275 sebab dia baru lepas turun. Jadi itulah benchmark kami. Jadi apa sahaja yang Izzy masukkan tadi kan benchmark. Bila benchmark ni maknanya kita punya sendiri benchmark. Jangan tunggu jiran sebelah punya benchmark, kawan kita punya benchmark, family kita punya benchmark. Kita sendiri kena mula dapatkan kita punya own benchmark, maknanya penanda aras. Lepas tu katakan macam kami 276 1 gram. Jadi apa sahaja harga emas di bawah 276 kami dah memang anggap murah lah sebab dah pernah beli harga 276. Jadi 276 tu kira murah bagi kami. Okay, sebab harga emas ni dia memang akan naik turun. Jadi kalau ada harga naik turun tu itu perkara biasa. Okay, dia memang bila kita turun tu jangan panik sebab kita tengah pegang gram emas. Okay, simpan, peram sebab dalam masa jangka yang panjang dia memang akan naik, akan berterusan naik. Naik turun tu perkara biasa. Itu memang sifat memang sifat emas, harga emas. Okay? Tapi kalau untuk orang yang beginner, untuk yang baru nak mula tu kan, seperti apa yang kami sampaikan tadi lah, tapi ada juga yang pelabur tega ni, mereka memang betul-betul tengok lah pergerakan graf turun naik tu kan. Bila persoalan dia bila nak mula kan, tapi kalau pelabur ni dia timing dia tu, dia orang memang berdasarkan pada pergerakan, memang actively tengok pergerakan turun naik chart tu lah, bila patut dijual, bila patut dibeli. Tapi kalau macam kita ni yang baru nak mula, untuk simpanan biasa, itulah macam kita cakap tadi, mulakan, dapatkan satu benchmark. RM245 tu consider sangat-sangat murah sebenarnya dalam tempoh 6 bulan terdekat ni. Sangat-sangat murah. Kalau ikut benchmark kami, murah sangat. Lepas tu macam Izzy cakap tadi lah, pelabur semua memang dia akan tengok analisis teknikal. Memang dia akan go deeper, dia akan tengok betul-betul harga tu naik sikit banyak, macam mana movement bearish, macam-macam term lah yang untuk tengok betul-betul harga yang terbaik untuk mereka beli sebab mereka adalah pelabur. Pelabur ni dia akan go big, dia akan letak jumlah yang banyak. Jadi macam orang macam kita ni yang ada basic saja ilmu emas, kita apa yang kita ada waktu sekarang kita beli, kita letakkan kita punya benchmark sendiri. Okay. Satu lagi, bila ada orang tanya kami, bila masa sesuai untuk beli emas? Jawapan dia sebenarnya mudah. Bila kita ada duit. Okay, kalau maknanya kita ada duit lebih. Kalau waktu kita ada duit lebih tu, harga tengah naik, harga tengah tinggi. Tapi kita cakap, okay lah, nak tunggu harga rendah dulu baru beli. Okay, boleh tunggu. Tapi katakanlah waktu harga tengah turun pula, duit yang kita sepatutnya beli emas tu dah terpakai, dah habis. Jadi tak guna juga.
Jadi bila orang tanya bila masa sesuai untuk beli emas, jawapan saya standard saya bagi tahu, bila kita ada duit lebih, bila kita ada simpanan lebih. Maksud saya simpanan lebih adalah, dan kami memang selalu nasihatkan pada kaum keluarga, pada kawan-kawan, kalau boleh jangan gunakan duit yang kita rasa kita akan nak pakai dalam masa terdekat. Maknanya kalau boleh cari nak beli emas ni kena beli pakai duit yang kita tahu yang kita tak akan sentuh bertahun-tahun. Okey, sebab 2-3 tahun. 2-3 tahun, sekurang-kurangnya 2-3 tahun. Sebab emas ni macam kami ingatkan banyak kali, ini memang jawapan jujur emas ni memang simpanan untuk jangka masa panjang. Janganlah sekali-kali beli hari ni, lepas tu minggu depan dah tanya, Jaja nak jual dah emas, nak pakai begini. Allah, memang kalau boleh jangan buat macam tu sebab memang rugi bro, rugi sis, memang rugi. Tak sesuai lah, kalau emas Memang tak sesuai. Mungkin kalau nak pakai dalam tempoh terdekat tu lebih sesuai tabung haji ke ESB. Emas ni tak sesuai. Sebab dia memang untuk simpanan jangka panjang. Jadi bila ada duit, tak kira lah harga tu harga tengah tinggi ke, harga tengah rendah ke, terus beli. Sebab macam saya cakap lah, terus dapatkan, macam Izzy cakap tadi, terus dapatkan benchmark kita sendiri. Okay, kalaulah waktu kita ada duit tu, harga pula tengah turun, itu memang rezeki lah, memang borong lah, pergilah borong. Jadi itu memang jawapan standard kami lah, bila masa yang sesuai, bila ada duit dan sekarang, dapatkan benchmark sendiri. Okay, sekarang persoalan dia, kita dah tahu bila. Dah tahu bila masa yang sesuai, kenapa emas. Okey, sekarang persoalan yang orang selalu tanya kami, berapa yang selalunya kita kena asingkan untuk simpanan emas ni? Okey, menurut pakar kewangan Azizi Ali, yang kebetulan memang sekarang memang actively dalam mempromosi public gold sendiri. Dia juga adalah salah seorang dealer and guru yang mempunyai ilmu yang banyak tentang emas dalam public gold. Dia sendiri sarankan pada semua untuk asingkan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah keseluruhan aset dan harta kita. 10%. Dan manakala Robert Kiyosaki pula, dia sarankan, semua orang tahu kan siapa Robert Kiyosaki? Okay, penulis buku Rich Dad Poor Dad. Dia sarankan kita simpan sekurang-kurangnya 25% daripada jumlah keseluruhan aset dan harta kita. 25% tinggi tu. Maknanya dia sendiri dah tahu emas ni macam mana dia punya kesan, dia punya fungsi dalam kewangan kita. Jadi dia sarankan kita asingkan 25%. Okey. Sekarang macam kita cerita semalam kan, untuk portfolio kewangan kami, memang kami ada letak sikit-sikit lah dekat ASP, dekat tabung haji, dekat public mutuals ni, dan juga emas, lebih kurang 10% tu kan. Kita pun ada juga ada rumah di Malaysia, hartanah, kami sikit-sikit kami sewakan, dapat daripada sewaan tu kami pusing balik letak balik dalam semua pelaburan ya. Jadi kita kena ada sikit-sikit lah. Macam tu kami strukturkan kami punya portfolio kewangan. Jadi bila kami sendiri dah melalui kami sendiri ada buat simpanan sikit-sikit, sana sikit, sini sikit. Jadi kawan-kawan dan keluarga semua tanya, jadi yang mana satu yang terbaik je? ESB ke okey, emas ke okey, tabung haji ke okey? Untuk soalan itu, kami berdua akan jawab besok. Antara ESB, emas dan tabung haji, yang manakah pelaburan yang kami rasa terbaik, yang manakah pelaburan simpanan yang kami rasa sempurna pada mata kami. Okey? Untuk jawab persoalan itu, kita jumpa esok. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum.